saya Muhammad Izzat Kamal bin Ahmad Kashfi dari kumpulan 7, iaitu kumpulan Sinar Avengers, ingin membentangkan tentang satu tugasan berkumpulan ITC 1012, iaitu subjek penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kajian kami adalah kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Taqiyuddin Akmal bin Abdul, Umar Mukhtar bin Khairul Azam, Muhammad Izzat Akmal bin Ahmad Kashfi, Muhammad Ridwan bin Maliki, Daniel Iman bin Muhammad Khair, Muhammad Aziz Zikri bin Muhammad Taufik, dan Muhammad Danish bin Jamil, dan Muhammad Izam bin Muhammad Fauzi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pendahuluan tajuk tugasan kami, iaitu tajuk kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja. Dalam bab ini, kami akan membincangkan tentang persoalan kajian, iaitu kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja dari perspektif peradaban. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu mencari apa faktor-faktor yang menyebabkan remaja melibatkan diri mereka dalam kegiatan lumba haram. Selain itu, membincangkan cara kegiatan lumba haram boleh dibendung daripada kekal berlaku dan berleluasa dalam kalangan remaja. Akhir sekali, mengenal pasti keburukan kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang persoalan kajian. Dalam bab ini, kita dapat mengkaji satu persatu huraian daripada kegiatan lumba haram kepada remaja. Pengkaji akan mengkaji setiap persoalan yang dihuraikan berdasarkan maklumat kegiatan ini mengikut pelbagai peradaban. Yang pertama sekali adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan lumba haram berleluasa di kalangan remaja. Yang kedua, apakah tindakan yang sewajarnya kegiatan lumba haram ini dapat diatasi daripada kekal berlaku dan berleluasa kepada remaja yang lain. Yang ketiga, apakah kesan negatif kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Mukhtar bin Khairul Azam, nombor matrik 1212613. Sekarang saya akan membentangkan objektif kajian. Yang pertama, mencari apa faktor-faktor yang menyebabkan remaja melibatkan diri mereka dalam kegiatan lumba haram. Seterusnya, membincangkan cara kegiatan lumba haram ini boleh dibendung daripada kekal berlaku dan meluas kepada remaja yang lain. Dan yang terakhir, mengenal pasti keburukan kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja. Seterusnya, lokasi kajian. Tiada tempat kajian yang tertentu telah dilakukan oleh kami untuk menjalankan kajian ini. Hal ini disebabkan kekangan untuk keluar daripada rumah akibat PKP yang sedang dilaksanakan. Seterusnya, kajian telah berjaya dilakukan oleh kami secara atas talian untuk memastikan kajian ini dapat diselesaikan. Seterusnya, organisasi kajian. Kajian ini dibahagi kepada 4 bab, dimulai daripada bab 1, iaitu bab pendahuluan yang merangkumi pengenalan persoalan kajian, objektif kajian, lokasi kajian, skop kajian, kajian literatur dan metodologi kajian. Bab kedua menceritakan mengenai faktor yang menyebabkan di kalangan remaja terlibat dalam kegiatan lumba haram. Bab ketiga, kami menghuraikan tentang tindakan yang sepatutnya diambil bagi menangani masalah remaja dalam terlibat kegiatan lumba haram. Bab 4, kami memperincikan tentang mudarat dan keburukan yang akan dihadapi oleh kalangan remaja. Yang terakhir, skop kajian. Berdasarkan kajian ini, kami menumpukan pelibatan semua golongan daripada pelbagai peringkat umur bermula 19 tahun hingga 45 tahun dan ke atas. Skop kajian yang dibuat adalah bertujuan untuk mendapatkan data dan maklumat terhadap kegiatan lumba haram ini. Dan yang terakhir, kajian ini merupakan komponen penting dalam analisis pencarian data dan maklumat mengenai kegiatan lumba haram ini. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan sedikit berkaitan kajian literatur. Apakah kajian literatur? Kajian literatur adalah menerangkan kajian lepas atau perkara yang diambil oleh para ilmuwan berkaitan sesuatu perkara yang dikaji. Dalam topik ini menerangkan definisi kegiatan lumba haram. Definisi kegiatan lumba haram merupakan bentuk permulaan bermotor di jalan raya tanpa kebenaran pihak berkuasa. Berdasarkan ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah
ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 56 sudah menjadi sifat manusia yang suka membuat kerosakan di muka bumi. Berkaitan tajuk yang dibincangkan, dapat diketahui bahawa kegiatan lumba haram sememangnya hanya memudarat dan kesusahan hidup sekeliling. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian ialah kaedah untuk mendapatkan maklumat melalui edaran link. Yang pertama, merangsak sidik yang perlu diisi oleh orang ramai. Seramai 53 orang responden telah mengisi dalam merangsak sidik ini. Yang pertama adalah jantina. Seramai 28 lelaki dan 25 perempuan telah mengisi dalam responden ini. Bagi umur pula, majoriti yang mengisi orang soal sidik ini adalah dari umur 19 hingga 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Zikri bin Muhammad Taufik. Saya akan membentangkan tentang soalan-soalan yang dikemukakan kepada para responden. Yang pertama, soalan yang kami aturkan kepada para responden adalah, adakah mereka, para responden, mengetahui mengenai isu kegiatan lumba haram? Seramai 51 orang yang telah mengetahui tentang aktiviti lumba haram ini, manakala lagi 2 orang berbaki tidak mengetahui tentang aktiviti ini. Seterusnya, soalan yang kami kemukakan adalah, adakah ahli keluarga mereka, para responden, pernah terjebak dalam kegiatan ini? Seramai 50 orang para responden tidak, ahli keluarga mereka tidak pernah terlibat dalam aktiviti kegiatan lumba haram, manakala 3 orang lagi ahli keluarga mereka pernah terlibat dalam aktiviti ini. Selain itu, adakah kegiatan lumba haram ini sememangnya memberikan masalah terhadap masyarakat kita? Majoriti daripada mereka bersetuju bahawa aktiviti ini mendatangkan masalah. Akan tetapi, hanya seorang saja yang tidak bersetuju. Selain itu, adakah para responden bersetuju bahawa kegiatan lumba haram ini berhak bermaharajalela di atas jalan raya? Majoriti daripada mereka tidak bersetuju bahawa aktiviti lumba haram ini majoriti daripada mereka tidak bersetuju bahawa aktiviti lumba haram ini bermaharajalela di atas jalan raya, manakala terdapat 4 orang lagi mengatakan setuju bahawa aktiviti ini berhak bermaharajalela. Soalan yang ketujuh adalah berdasarkan soalan yang keenam tadi, tentang hujah para responden yang tidak bersetuju, ataupun mereka punya pendapat mengapa aktiviti kegiatan lumba haram ini berhak bermaharajalela. Maka antara hujah mereka ialah mereka akan mendapatkan habuan dan hadiah atas kemenangan, dan mereka juga mengatakan kegiatan ini dapat melahirkan bakat pelumba motor untuk negara. Bagi pendapat saya, saya tidak bersetuju dengan mereka kerana terdapat banyak lagi cara untuk menjadi pelumba motor untuk negara. Ianya perlu latihan yang sangat tinggi, latihan yang sangat kerap. Okey, seterusnya soalan yang ke-8 adalah, soalan ini menanyakan kepada para responden mengenai punca penglibatan remaja dalam kegiatan lumba haram. Seramai 53 orang responden mengatakan antara puncanya adalah daripada pengaruh rakan sebaya, kurang kasih sayang daripada keluarga, ataupun ingin cuba perkara yang baru, ataupun jika terdesak mereka ingin mendapatkan habuan ataupun hadiah yang lumayan. Seterusnya, purata umur dalam kegiatan lumba haram yang para responden, majoriti daripada mereka vote untuk umur orang-orang yang merempit ini adalah dalam kalangan umur 19 hingga 25 tahun. Seterusnya, adakah kewujudan kegiatan lumba haram ini memberikan kesan yang baik terhadap mereka, terhadap kita?
majoriti daripada mereka tidak bersetuju bahawa ianya dapat memberikan kesan tidak bersetuju bahawa mereka dapat memberikan kesan yang baik. Akan tetapi terdapat dua orang yang bersetuju bahawa aktiviti kegiatan lomba harap ini dapat memberikan manfaat. Antara hujah mereka yang bersetuju bahawa aktiviti ini dapat memberikan manfaat adalah dapat menguatkan lagi industri sosial di Malaysia. Bagi saya ianya tidak sepatutnya kerana banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang dapat menguatkan lagi industri sosial di Malaysia. Jadi soalan yang terakhir adalah soalan mengenai tindakan yang sewajarnya perlu diambil untuk membanteras para remaja daripada menyebabkan diri daripada aktiviti lumba haram ini. Antara pendapat mereka adalah para peronda perlu kerap lagi meronda pada waktu malam, dan juga tindakan undang-undang yang perlu lebih berat terhadap orang-orang yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini, ataupun mengajak mereka untuk lumba di tempat yang sepatutnya seperti di Lita Sepak ataupun lita-lita lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Iman bin Mawakhir akan mengulas tindakan-tindakan untuk menangani masalah lumba haram. Semua pihak seharusnya berganding bahu dalam menangani masalah lumba haram ini. Antara tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, ibu bapa seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak. Ibu bapa atau golongan yang lebih dewasa seharusnya memberikan perhatian yang penuh dan kasih sayang terhadap ahli anggota keluarga yang lebih kecil. Masalah seperti kekangan masa seharusnya ibu bapa dapat elakkan dan menggunakan masa yang ada untuk mendengar masalah-masalah dan luahan daripada anak mereka. Yang kedua, kerajaan seharusnya mengadakan kempen kesedaran bagi semua pihak usia. Dalam kempen kesedaran tersebut boleh diterapkan keburukan-keburukan mengenai masalah lumba haram, dan juga undang-undang seharusnya diperjelaskan dalam kempen kesedaran ini. Yang ketiga, pihak kerajaan seharusnya melakukan lebih banyak lagi sekatan jalan raya bagi mengatasi masalah lumba haram ini. Seharusnya pihak polis mengesan kawasan-kawasan yang lebih tinggi berlakunya lumba haram ini. Dan akhir sekali, pemilihan rakan sebaya. Seperti yang kita dapat lihat, rakan sebaya adalah faktor, salah satu punca berlakunya untuk mendorong anak-anak remaja kita ke arah lumba haram ini. Jikalau rakannya mendorong ke arah yang kebaikan, maka anak-anak kita akan sahsianya akan lebih baik. Jikalau buruk dorongan rakan sebayanya, maka ke arah keburukanlah anak-anak kita. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Ida Maliki, nombor metrik 1212677 akan membincangkan tentang faktor remaja terlibat dengan gejala lumba haram. Faktor yang pertama ialah masalah keluarga. Faktor yang menyebabkan remaja terlibat dengan lumba haram ialah disebabkan masalah daripada ibu bapa mereka sendiri yang mempunyai konflik dan mereka rasa terabai. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga menyumbang kepada remaja terlibat dengan gejala ini kerana rakan sebaya merupakan golongan yang rapat dengan remaja semasa berada di luar. Rakan yang baik mempunyai aura positif yang baik, manakala yang buruk akan mempunyai aura negatif yang buruk. Yang ketiga ialah rasa sifat ingin mencuba. Faktor lain yang menyebabkan masalah rempit ini adalah timbul perasaan ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu yang baru dalam kalangan remaja. Para remaja adalah golongan yang paling berisiko dan mudah terpengaruh dengan perkara yang negatif. Faktor yang terakhir ialah kurang didikan agama. Kekurangan didikan agama juga menjadi punca kepada masalah rempit. Pendidikan agama mengajar kita nilai moral yang akan membentuk cara hidup yang baik dan juga dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Kesimpulannya, faktor utama masalah remaja dalam gejala lumba haram ini adalah
pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana remaja sangat mudah terpedaya dengan rakan mereka sendiri. Jika rakan mereka melakukan perkara negatif, maka tidak mustahil mereka akan mengikuti sekali. Terima kasih. Nama saya Muhammad Taqi Kamal bin Razak. Saya akan menerangkan tentang keburukan lumba haram. Lumba haram selalu dikaitkan dengan masalah-masalah seperti kes jenayah rogol, jenayah mencuri, curi motor dan sebagainya. Lumba haram juga sering dikaitkan dengan orang-orang yang kurang sifat beradab dan gejala seks bebas dan macam-macam lagi. Seterusnya, lumba haram akan mengganggu ketenteraman awam. Pelumba haram tidak kisah di mana litar mereka. Mereka boleh main dekat di lebuh di kawasan perumahan dan macam-macam tempat lagi. Dan hal ini akan menyebabkan pencemaran bunyi. Seterusnya, lumba haram sangat berkait rapat dengan masalah seperti kemalangan jalan raya. Setiap tahun, peningkatan kemalangan jalan raya disebabkan oleh lumba haram mencecah 10 hingga 20,000 per tahun. Seterusnya, lumba haram akan memburukkan imej negara kerana dia akan mengganggu para pelancong yang ingin bercuti di Malaysia untuk menenangkan jiwa, namun akan terganggu bila wujudnya pelumba-pelumba haram yang mencemarkan bunyi. Tak kira masa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Izam bin Fauzi, nombor metrik 1203193. Rumusan. Gejala lumba haram dalam kalangan remaja semakin hari semakin membimbangkan. Masalah tersebut menjadi semakin serius berikutan sikap segelintir remaja lebih suka membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti lumba haram yang akhirnya akan menghancurkan masa depan mereka. Remaja juga terpengaruh dengan rakan sebaya yang mempunyai minat dalam lumba haram. Oleh hal ini demikian, golongan remaja mestilah memilih rakan sebaya yang mampu membawa ke arah kebaikan supaya tidak terlibat dengan gejala lumba haram. Dalam pada itu, ibu bapa mestilah memberi perhatian penuh dan kasih sayang terhadap anak-anak supaya tidak terlibat dalam gejala lumba haram. Pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan penting untuk mengatasi gejala lumba haram dengan mengadakan kempen kesedaran secara besar-besaran dengan lebih berkesan. Oleh hal ini demikian, diharapkan agar pihak terlibat dalam memainkan peranan masing-masing dan memberikan tenaga untuk mengatasi gejala lumba haram dalam kalangan remaja. Lampiran. Berikut adalah soal sidik yang dijalankan oleh grup kami. Jantina, umur. Soalannya, adakah anda mengetahui isu kegiatan lumba haram? Soalan kedua, adakah ahli keluarga anda terjebak di dalam kegiatan lumba haram? Soalan ketiga, adakah kegiatan lumba haram itu sememangnya memberi masalah terhadap masyarakat? Soalan keempat, adakah anda setuju bahawa kegiatan lumba haram berhak memelajari di jalanan? Soalan kelima, punca kenapa ramai di kalangan remaja terlibat dalam kegiatan lumba haram? Soalan keenam, purata umur yang terlibat dalam kegiatan lumba haram yang anda tahu? Soalan ketujuh, adakah kewujudan kegiatan lumba haram itu memberikan kesan yang baik terhadap anda? Soalan ke-8, pada pendapat anda, apakah tindakan yang sewajarnya perlu diambil terhadap kegiatan lumba haram itu? Sekian, terima kasih.